cahaya. Okey, baru kita masuk pada perbuatan. Jadi kat sini musannif mengatakan perbuatan Allah Taala itu Allah membuat tak sama dengan kita, sebab Allah tu perbuatan dia memberi bekas, perbuatan kita tidak memberi bekas. Maksudnya perbuatan kita ketika kita menikam orang, yang menembuskan tikaman kita tu ialah Allah. Ketika kita pakai baju kalis peluru, yang menyebabkan peluru tu tak tembus Allah, bukan baju tu. Boleh faham? Ketika seseorang tu pakai ilmu kebal, yang menyebabkan kebal dia jadi dan tak jadi Allah. Maksudnya kalau dia pakai ilmu kebal, kalau Allah nak tembuskan, tembus. Kalau Allah tak tembuskan, tak tembus. Itu sebabnya tak ada, sepatutnya tidak ada dalam kalangan ahli sunnah mengatakan bila pakai ilmu kebal ternafi syahid. Tuan-tuan pernah tak dengar orang cakap? Dia kata ilmu kebal tak pernah ada zaman Nabi. Dia kata ilmu kebal tak pernah ada zaman Nabi. Kalau pakai ilmu kebal ternafi syahid. Dekat situ dia bertuhan kepada siapa? Dia bertuhan kepada ilmu kebal tu. Sebab pada dia, bila ada ilmu kebal, ilmu tu boleh menahan Allah daripada menembuskan pisau tu ke dalam perut orang. Padahal yang menembuskan pisau tu Allah ke ilmu tu? Ataupun yang menghalang pisau tu masuk dalam perut tu Allah ke ilmu tu? Jawapan dia Allah. Jadi tak ada istilah bila kita kata ada ilmu kebal ternafi mati syahid. Sebab kita tahu je ada ilmu kebal pun boleh mati syahid. Boleh je mati syahid. Tinggal lagi dalam masa yang sama kita tak nafi, memang ada cara-cara nak dapatkan ilmu tu dengan cara yang salah. Tapi cara yang betul pun cara yang betul pun ada. Cuma kita ni sebabkan kita sangat gelojoh untuk mengkapirkan atuk nenek kita, habis semua benda kita nak kata salah. Gelojoh sangat kita nak kata atuk nenek kita sesat. Jadi semua benda yang dibuat semuanya sesat. Daripada silatnya, daripada amalannya, daripada agamanya, daripada ulama dia pun semua kita nak kata sesat. Tu sebab tu kita nak mengimbangi benda ni. Tak boleh pula kita nak menyokong semua benda yang dilakukan sampai yang sihir pun kita terima. Tetapi jadi kita nak mengimbangi dengan ilmu. Jadi ada perbuatan atuk nenek kita sebenarnya yang kebanyakan menyeluruhnya betul, tapi kita tak nafi ada yang tergelincir. Biasalah tu, kan? Tergelincir. Jadi kalau ada yang tergelincir tu kita betulkan, yang betul tu jangan dikafirkan. Yang nak dapat kaedah untuk nak membetulkan atuk nenek kita tu adalah ilmu. Yang herannya, tuan-tuan heran tak? Tak tahulah tuan-tuan heran ke tak heran. Cuba fikir. Bila orang tu nak pergi perang, dia pakai baju kali peluru, kita tak kata pula syirik. Kali peluru tu siapa yang buat tu? Dia pakai baju kali peluru tu, dia ada tak diingat Allah? Tapi bila dia pakai ayat kursi ke, dia pakai amalan-amalan dia, dia sapu badan dia, syirik pula. Itu yang dipakai itu zikrullah. Yang tadi ni orang dipakai baju kali peluru, entah orang Jerman mana buat, tak syirik pula. Pakai ayat Quran jadi syirik. Berzikrullah jadi syirik. Tapi lalai tak syirik pula. Lalai pakai baju kali peluru kan lalai. Tak syirik pula. Nampak ke tak nampak tuan-tuan? Macam itulah. Sama je bila kita macam tempoh hari lah kisah sahabat Nabi itu berubat dengan Fatihah. Jadi saya tak cerita panjangnya. Kita terus. Jadi memberi bekas, perbuatan Allah tu memberi bekas, dan perbuatan Allah tu tiada berkehendak kepada wasitah. Maksudnya Allah bila berbuat, Allah tiada berkehendak kepada wasitah. Apabila macam mana Allah nak jadikan sesuatu? Bila dia cakap ke bila dia berkehendak? Allah nak jadi sesuatu, jawapan dia bila dia berkehendak dan bila dia kehendak dia tu disambut dengan kudrat. Bukannya bila dia cakap. Maksudnya bukannya Allah cakap kun benda tu jadi. Tak. Sebab yang menjadikan bukan sifat kalam. Yang menjadikan tu adalah kudrat dan iradat dan ilim. Jadi yang betul-betul menjadi takdir adalah kudrat. Kalam dia tak ada takluk, dia bukan takluk Bukan takluk takdir, bukan. Macam tu. Jadi cara kita nak memahami kan, bila sampai kepada ayat tu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ayat tu ialah kita nak kena ingat ayat tu yang kita nak kena ambil idza arada syai'an, bukan kun fayaqulu lahu kan, bukan fayaqulu lahu. Jadi yang kita nak kendaki bila benda tu nak terjadi, idza arada syai'an, apabila Allah berkehendak, lepas tu muafakat dengan kudrat, baru benda tu jadi, bukan kun. Bukannya Allah cakap. Kalau Allah cakap, nescaya semua orang tak ada yang kafir. Kalau Allah kata aminu, semua jadi sabiru warabitu, hendaklah kau bersabar, mesti tak ada orang yang putus asa, sabar semua. Sebab dalam Quran dah cakap sabiru warabitu, mesti semua orang pakai rabitah. Dah rabitu, kau tak ada orang jadi wahabi. Wahabi kan tak nak pakai rabitah. Macam tu. Jadi bukan dengan perkataannya, jadi dengan kudrat. Jadi Allah punya perbuatan ialah dengan wasitah, tak ada tanpa wasitah,
dan perkakas tidak berhajat kepada taulan, tiada mengambil faedah. Tiada mengambil faedah maksudnya tidak mengambil apa-apa upah ataupun faedah lah daripada hukum dia, daripada kewajipan kita bersembahyang dan daripada iman kita kepada Allah. Jadi sama ada orang beriman ataupun tidak beriman, Allah tetap berkuasa.